lepas kita mencapai kemerdekaan, apa yang akan terjadi kepada British? Bayangkan kita yang merdeka kan, British nak buat apa? Lepas merdeka, of course lah. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi, Lat Hisrozi, Tissue History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ketujuh, iaitu subtopik 7.3 berkaitan dengan sistem ahli. Alright. Dalam video yang sebelum ini, kita dah belajar sedikit tentang latar belakang sistem ahli. Kenapa kita tubuhkan sistem ahli? Jadi ini adalah video bahagian yang kedua. Kita nak belajar pula tentang apakah ciri-ciri dan kepentingan sistem ahli di dalam negara kita. Alright, kita pergi balik semula kepada apakah itu sistem ahli. Jadi, sistem ahli bermaksud sebuah sistem untuk melatih penduduk tempatan bagi menerajui pentadbiran. Yang mana sistem ahli ini dibuat sebelum kita mencapai kemerdekaan. Yang mana pada video kali ini, video yang lepas kita dah belajar British dah ready untuk bagi kita dekolonisasi. Apa itu dekolonisasi, sir? Dekolonisasi adalah proses berkerajaan sendiri. Dalam bahasa yang mudahnya, British dah ready nak bagi kita merdeka. Jadi sebelum dia nak bagi merdeka, dia kena melatih dulu penduduk tempatan untuk menerajui kerajaan. Okey. Jadi ahli-ahli yang ada dalam sistem ahli ni adalah anggota-anggota yang diambil daripada Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP. MPP ni apa, sir? MPP adalah badan yang menggubal undang-undang di dalam negara kita. Pada hari ini, kita tak panggil Majlis Perundangan Persekutuan. Pada hari ini, badan yang menggubal undang-undang kita gelar sebagai Parlimen. Betul. Hari ini kita panggil Parlimen. Nama dulu kita panggil MPP. Dan tujuan dia sama macam maksud untuk memberi latihan. Kata kunci penting dia adalah latihan. Latihan pentadbiran sebelum British memberi kita kemerdekaan. Alright. Tarikh pelaksanaan MPP ini pula dibuat bermula pada April 1951 dan Julai 1955. Ada 8 portfolio atau 8 bidang yang diberikan kepada rakyat tempatan untuk berlatih. Untuk berlatih macam mana nak jadi pentadbir di dalam negara kita. Tetapi ada 3 portfolio yang kekal di bawah British. Maksudnya ada 3 portfolio yang masih lagi British nak pegang, British tak ready lagi nak bagi. Iaitu portfolio berkaitan dengan ekonomi, perumahan dan kerja raya, dan juga perindustrian dan juga hubungan sosial. Jadi dalam bahasa mudahnya, untuk kamu faham adalah sistem ahli adalah sistem untuk melatih orang tempatan sebelum British nak bagi kita merdeka. Sebab apa, sir? Sebab kita tahu, lepas kita mencapai kemerdekaan, apa yang akan terjadi kepada British? Bayangkan kita yang merdeka kan, British nak buat apa? Lepas merdeka, of course lah British ni kita nak halau keluar. British ni akan kembali pulang ke tanah air mereka. Jadi bila dia orang nak pulang ke tanah air, British kena cari pengganti lah. Siapa nak menggantikan tugas-tugas dia yang ada dalam negara kita? Siapa nak menggantikan? Sistem ahli lah yang akan menggantikan. Tapi kalau nak menggantikan, dia kena belajar dulu. Dia tak boleh simply bagi je kepada orang untuk mentadbir negara. Jadi British kena train, kena latih dulu sistem ahli ni. Macam mana nak jadi menteri? Macam mana nak jadi pentadbir dan sebagainya. Alright, senang kata dalam masa sekarang ni adalah senang. Ini adalah orang kata intern. Menteri intern. Internship lah kita panggil. Okey, jadi apakah ciri-ciri sistem ahli? Jadi ada 5 ciri-ciri sistem ahli yang kamu kena tahu. Yang pertama, ahli-ahli ini dia bertaraf menteri. Pada hari ini, kita ada menteri-menteri kan? Jadi, ahli ini adalah mereka-mereka yang nak berlatih menjadi menteri. Contoh kita ada ahli pelajaran macam menteri pelajaran. Ahli kesihatan macam menteri kesihatan. Okey, jadi tanggungjawab mereka adalah untuk menjaga portfolio dan dalam portfolio ni ada jabatan dan agensi-agensi berkaitan dengan kementerian. Kalau ahli pelajaran dia akan jaga jabatan pelajaran, jabatan pendidikan dan sebagainya. Kalau ahli kesihatan dia jaga Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, jabatan kesihatan dan sebagainya. Yang kedua adalah setiap daripada ahli ini, 8 orang ahli tadi, mereka akan dilantik. Mereka akan dilantik dalam kalangan
mereka akan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British akan melantik mereka. Alright? Sebab apa? Sebab kita belum merdeka. Jadi ketua penjajah kita iaitu Pesuruhjaya Tinggi lah yang akan melantik mereka. Yang ketiga adalah tanggungjawab sistem ahli atau tanggungjawab ahli-ahli ini adalah untuk mencadangkan undang-undang bagi portfolio yang dipegang oleh masing-masing, dan cadangan itu akan dibentangkan di dalam badan perundangan di dalam MPP. Okey. Yang keempat pula adalah setiap daripada 8 orang ahli ini mereka akan diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi lah yang akan memerhatikan, yang akan orang kata melihat progres sistem ahli ini. Macam mana proses latihan mereka. Okey. Dan yang kelima, nama lain kepada sistem ahli juga kita panggil sebagai sistem kabinet bayangan. Kabinet dalam menteri, kalau kabinet bayangan adalah bayangkan kabinet yang berlatih, cuma shadow saja. Faham tak dekat situ? Alright. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah 8 orang ahli. 8 orang ahli yang memegang jawatan, alright, atau yang akan berlatih dalam sistem ahli ini. Kita 8 orang, kita ada Dato' Onn Jaafar, kita ada EEC Turai Singgam, kita Lee Tiang Keng, alright, dan sebagainya. Dan kalau kamu tengok kat bawah tu, mereka ada portfolio yang mereka pegang masing-masing. 8 orang individu inilah yang akan berlatih macam mana nak jadi menteri dalam negara kita. Contoh macam EEC Turai Singgam. Jadi EEC Turai Singgam kena fikir macam mana nak menjalankan tugas sebagai menteri pelajaran. Alright, Lee Tiang Keng kena fikir macam mana nak jalankan tugas sebagai menteri kesihatan dan sebagainya. Apa kepentingan sistem ahli ni? Ada penting ke kita buat sistem ahli ni? Yang pertama adalah macam saya cakap tadi, kembali kepada maksud dia, nak bagi latihan untuk train untuk melantik orang-orang tempatan macam mana nak berkerajaan sendiri. Sebab lepas ni British nak keluar. Bila British nak keluar, dia akan tinggalkan negara kita macam tu je. Jadi kena ada pengganti. Yang kedua, kita juga nak bagi peluang kepada orang tempatan ni belajar macam mana untuk mentadbir. Dan yang ketiga adalah sistem ahli merupakan juga satu proses untuk memupuk perpaduan kaum. Apa buktinya, sir? Cuba tengok dalam ahli-ahli sistem ahli yang saya tunjuk tadi. Adakah semuanya orang Melayu? Adakah semuanya orang India? Adakah semua orangnya orang Cina? Tidak kan? Kita campur-campur. Itu menunjukkan pemimpin-pemimpin tempatan ini dah ready untuk bersatu padu dan mewujudkan perpaduan kaum bila kita tubuhkan sistem ahli. Dan yang keempat, sudah semestinya kita buat sistem ahli ini untuk apa, guys? Untuk kita merdeka lah, untuk kita cepatkan proses kemerdekaan. Sebab apa? Sebab lepas orang kata sistem ahli ni, kita dah ready untuk pergi ke langkah yang seterusnya, yang mana kamu akan belajar pula tentang proses pilihan raya. Di pilihan raya itulah kita akan tengok bagaimanakah mereka-mereka ini bertanding dan memegang tampuk kepimpinan kita selepas ataupun selepas British keluar daripada negara kita nanti. Nampak dekat situ. Jadi itu adalah serba sedikit tentang sistem ahli. Alright, jadi kamu tahu apakah ciri-ciri, kepentingan dan latar belakang sistem ahli. Dan saya rasa untuk video kali ini sampai di situ saja. Kalau kamu ada apa-apa lagi topik yang kamu nak bincangkan bersama dengan saya, Syed Rozi, korang boleh komen di ruangan komen. Okey. Jadi itu saja. Jangan lupa untuk follow sosial media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama, Histrozi, HISTROZI. Jangan lupa subscribe. Ajak kawan-kawan kamu untuk subscribe channel saya, insya-Allah ianya dapat memberi manfaat lagi kepada lebih ramai rakyat Malaysia atau pelajar-pelajar Malaysia. Okey. So itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let Histrozi teach you history. Bye.